Stadium pada bulan September dulu mengangkat Malaysia di mata dunia, mengangkat martabat sukan Commonwealth dan kini menjadi gelanggang kali pertama untuk Piala Malaysia pula. Tumpuan diberikan kepada Visa Rabanan yang baru berusia 20 tahun yang setakat ini menjaringkan 5 gol untuk pasukan Perak dalam Piala Malaysia dan sebelum ini beraksi untuk pasukan Olimpik menjaringkan 2 gol. Dan pastinya pula Sidhu Isufu menjadi tumpuan untuk Terengganu kerana setakat ini dalam Division 2 dia telah menjaringkan 10 gol dan untuk Piala Malaysia pula telah menjaringkan 3 gol. Jadi sepak mula akan dimulakan oleh Perak dengan Saravanan dan juga Yogi Takash. Bermula Piala Malaysia 1998 edisi ke-32. Perak kuning dan Terengganu putih. Kita menyaksikan sekarang ini bola masih lagi di tengah padang. Di peringkat awal ini masih berlega di kawasan tengah dengan Chan Kok Heng yang kita perhatikan yang bermain sebagai wingback sebelah kanan untuk pasukan Perak bersama dengan Jonas Krashka yang akan bermain sebagai pertahanan terakhir dan dibantu di situ oleh Roslan Hamid yang dijangka akan bertindak sebagai libero untuk pasukan Perak yang saya duga akan menurunkan strategi pertahanan berlapis ataupun double layer dengan 2 pemain di bawah iaitu Khairul Anwar dan Jonas Krashka dibantu oleh Roslan Hamid dan 2 wingback iaitu Chan Kok Heng dan juga Chan Wing Hong. Bergerak sekarang ini Khairul diberikan kepada Azrul Amri. Di tengah Saravanan menanti dan tendangan sudut yang pertama diperoleh oleh pasukan Perak hasil dari gerakan awal mereka pada minit yang pertama. Penyokong-penyokong Perak berteriak sejak daripada pukul 5 petang tadi mereka sudah memasuki stadium ini. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Yogi Takash. Dari tendangan kaki kanan Yogi cuba mencari Khairul. Percaya ditanduk di situ oleh Samuel Chibli. Khairul pemain pertahanan yang naik ke atas. Wan Amar Ridwan sudah dikawal di situ oleh Chan Kok Heng. Dipanjangkan atau dilebarkan untuk Rosli Talib. Paksa ditanduk di situ oleh Jonas Krashka. Masih Terengganu mengasak. Yang jelas barisan tengah tidak dipergunakan dengan begitu kerap oleh kedua pasukan sebagaimana kata Sauki tadi nampaknya melakukan serangan dari bahagian sayap. Khairul kepada Yogi Takash. Chan Kok Heng tidak begitu kerap melakukan overlapping jika dibandingkan dengan Wing Hong. Di tengah Azrul Amri Bohan mencoba satu tendangan yang telah terkena kepada kaki Samsul San membias sedikit bola itu tetapi dikesan dengan begitu baik oleh Zubair Ibrahim. Azrul sememangnya beliau lebih mempunyai kekuatan rembatan dari kaki kanan. Satu sepakan yang baik namun beliau lebih dilihat jika melakukan chipping mungkin akan membuka ruang selesa untuk Perak. Penyokong-penyokong Terengganu datang dari pagi tadi lagi bertolak dari Terengganu membelah banjaran Titiwangsa dan tiba di stadium kebanggaan ini. Anwar Jusoh berada di situ, Samuel Chibli berada di situ, Ishifu juga berada di situ. Benteng dibina oleh Perak melibatkan Azrul Amri, Nagaraja, Lim Seng Kong dan juga Yogi Takash. Zamri menanti di muka gol. Ishifu, Chibli dan Anwar Jusoh. 3 pemain melakukan set piece. Chibli. Sekali lagi keadaan yang tidak wajar bagi Zamri Manarif saya rasa. Terlepas memberikan tendangan sudut kepada pasukan Terengganu. Satu percubaan yang cantik daripada Samuel Chibli. Sememangnya beliau lebih perlu melakukan ataupun menggunakan kelebihan yang ada padanya dan pemain-pemain lain pula rakan-rakan yang lain perlu cepat untuk mara ke hadapan kerana pada masa itu biasanya dalam keadaan sepakan kencang bola akan susah ditangkap oleh penjaga gol. Tendangan pertahanan sudut dilakukan oleh Ishifu. Cantik tapi terus kepada Zamri. Anwar Jusoh.
Inilah Haji Abdurrahman Ibrahim yang telah berusia 52 tahun, 2 musim bersama dengan pasukan Perlis dan selepas kempen Piala Malaysia akan menjadi jurulatih pasukan kebangsaan. Sarabanan anak muda yang penuh dengan kegarahan dan berlari dengan pantas ini. Kianyama, Hidu Isifu, Rosdi membantu. Rosdi masuk ke tengah. Badrul Hisham mencari ruang. Samuel Chapli dan akhirnya Lim Seng Kong menarik Badrul Hisham, memberikan tendangan percuma yang tidak jauh dari kotak penalti. Kita perhatikan ulang tayang bagaimana lincahnya pemain yang telah berusia 33 tahun, Badrul Hisham Abdullah, 2 tahun bermain untuk Perlis dan kembali semula ke tanah kelahirannya di Terengganu. Zamri Madaris, penjaga gol pasukan Perak, bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan dari trio pasukan Terengganu yang berhampiran dengan bola. Badrul Hisham, Anwar Jusof dan Samuel Chapli. Ishifu juga berada berambil di situ. Samuel Chapli tendangannya terkena Nagaraja. Satu servis yang tidak menjadi dari Terengganu, yang hanya memerlukan lontaran ke dalam Rosdika. Anwar Jusof. Satu cubaan yang saya rasa baik dilakukan oleh Anwar Jusof, tetapi tepat kepada Zamri Madaris. Kerana ketinggian Samuel Chapli perlu diimbangi dengan ketinggian Jonas Rashid. Chan Kok Heng, tahanan kental untuk pasukan Perak di sebelah kanan. Ini Jonas. Musim depan, khidmat mereka sudah tidak diperlukan lagi mengikut keputusan dari mesyuarat FAM yang berlangsung pada bulan November. Harul Ahmad Bahrum akan melakukan tendangan percuma. Zubair menanti, ditanduk di situ oleh Anwar Jusof. Peluang baik untuk Anwar. Dan Sarabanan berusaha. Sarabanan tidak henti-henti mencari ruang, akhirnya berjaya menembusi pintu gol Terengganu pada minit ke-13 paruh masa yang kedua. Perak 1, Terengganu 0. Nampaknya Sarabanan menggunakan kelebihan yang ada pada dirinya, kepantasan beliau melakukan menghidu peluang hasil tangkapan yang tidak kemas daripada Zubair. Walaupun pada ketika itu terdapat 2 pemain Terengganu yang berdekatan dengan Sara, namun jelas dapat kita lihat pemain muda ini memang begitu pantas untuk melakukan jaringan. Perak 1, Terengganu 0. Minit ke-58, Sarabanan dengan satu tap yang memusnahkan pertahanan Zubair Ibrahim. Sarabanan baru berusia 21 tahun, gol yang ke-6 untuknya Piala Malaysia 1958. Dia mengalami kecederaan, kini nampaknya bangkit semula. Walaupun musim lalu boleh dikatakan banyak mengisi bangku simpanan. Adiknya bermain untuk pasukan Olimpik. Lim Seng Kong berjaya dirampas oleh Hidu Isifu. Badrul Hisham. Anwar Jusof cuba memberikan kepada Mano Dros yang berlari dari bawah. Mano akan melakukan cross. Samuel Chapli berada dalam kotak penalti. Samuel Chapli dapat kepada Jonas Krajka. Dan Mano Dros. Satu tembakan seperti peluru yang dilakukan oleh Mano Dros untuk menyamakan kedudukan pada minit ke-23. Separuh masa yang kedua, jaring kedudukan kembali setara. Terengganu 1, Perak 1. Satu jaringan
permainan yang paling menarik yang pernah saya saksikan dalam pelayaran akhir Piala Malaysia, Hasbul. Satu rembatan yang cukup cantik, penuh dengan kekuatan tenaga. Sememangnya tembakan deras sebegitu memang sukar untuk diselamatkan oleh mana-mana penjaga gol. Manadros adalah merupakan jaringan keempat untuknya dalam Piala Malaysia dan juga Downhill Division 2 bagi Terengganu. Kita perhatikan ulang tayang half volley first timer yang benar-benar menggegarkan jaring di belakang Zamri Mararif. Dari Manadros, kedudukan sekarang ini setara. Terengganu 1, Perak 1. Lawan akhir Piala Malaysia 1998 edisi ke-32 di Stadium Nasional. Haji Abrahman Ibrahim terus mau meniupkan semangat kepada anak buahnya. Jangan terlalu lama merayakan kejayaan menyamakan kedudukan. Perjuangan belum selesai bagi Abrahman Ibrahim. Begitu juga dengan Weigand yang dengan aksi yang 10 minit perlawanan. Yang Alpha yang melakukan kesilapan pada ketiga ini membawa padah. Impian Perak selama 24 tahun, impian Terengganu selama 16 tahun, tetapi belum lagi dapat ditentukan siapakah yang lebih berdua. 90 minit ditamatkan dengan 1-1. Perak mendahului dengan jaringan Bisa Ramadan pada minit ke-58 dan Manadros yang kita saksikan sekarang ini melakukan gol penyamaan pada minit 68 untuk menyamakan kedudukan 1 Perak dan 1 Terengganu. Mereka akan bertarung dalam sudden death mencari jaringan emas untuk final Piala Malaysia musim ke-32. Sudden death akan menentukan siapakah yang akan menjulang Piala Kebanggaan Piala Malaysia. Sama ada Terengganu ataupun Perak. Kalau Perak ini bermakna mereka mencipta kemenangan yang ke-6 kalau Terengganu mencipta sejarah kemenangan pertama. Inilah statistik perlawanan hinggalah berakhir 90 minit tadi. Akan Roslan, Hairul, Chan Kok Heng dan juga Yunus Pratika di bahagian pertama. Di tengah, Sido mencari ruang sekarang ini. Syamil Jabri bersedia untuk menanti. Syamil berikan kepada Baharudin. Baharudin untuk Manadros mencari ruang. Strategi yang memasukkan pemain midfield dan mengeluarkan Bisa Ramadan. Apakah dalam perhitungan? Tidak garah nampaknya Perak untuk melakukan serangan. Lebih banyak letak lepas bola Syamul Jibri sekarang ini. Syamul Jibri merasakan dia offside. Dia memandang kepada penjaga garisan. Di situ sudah kekurangan ataupun kerugian masa untuk memacu. Benar, Hasbul. Sememangnya peluang yang paling baik dimiliki oleh Samuel Chebli. Saya kira beliau perlu lebih awal melakukan sepakan. Lambungan ke bahagian atas mungkin sudah akan berjaya menewaskan Zamri Marif. Lim Sen Kong, peluang yang sama ketika bertemu dengan Negeri Sembilan, tapi kali ini leret. Dia mengharapkan akan menjulang Piala Malaysia malam ini setelah 91 menjulang bersama. Cuba mencari Nagaraja, ditanduk keluar oleh Zul Hamizan. Sekali lagi Zul Hamizan mengeluarkan dari keadaan bahaya. Dihantar lagi oleh Roslan, tetapi kali ini ke belakang kita. Perak pula untuk melakukan serangan. Lim Seng Kong di depannya Manadros, diberi bantuan oleh Bakar Pazin, tapi cuba memberikan kepada Nagaraja yang dikawal oleh Zul Hamizan. Dapat semula Roslan Hamid tidak punya ruang kerana sudah pun menerpa Nima. Isifu pula sekarang ini berpeluang. Di depannya Harul Anwar Bahrum yang berjaya memintas, tapi dapat kepada Roshadi Wahab. Terengganu telah pun terkeluar dari permainan untuk lontaran bagi pasukan Perak. Minit terakhir, 30 minit masa tambahan. Jaringan emas belum dijumpai oleh 22 orang pemain ini. Sudah pun ditamatkan 30 minit.
masa tambahan. Ini bermakna perlawanan ini akan ditentukan dengan tendangan penalti bagi menentukan siapakah yang bakal akan menjulang Piala Prestige Piala Malaysia 1998 edisi ke-32 antara Perak dan Terengganu.